Okey, dah start. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Farhan bin Raja Muda. Nombor matrik 263716. Hari ini untuk pengenalan kepada cukai. Definisi, cukai ialah satu pengenaan pungutan wajib atau biaya yang perlu dibayar oleh individu atau entiti kepada pihak pemerintah. Cukai juga akan dikenakan di hampir setiap negara di dunia dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pembelanjaan pemerintah. Cukai pendapatan pertama kali diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1947 di bawah Ordina Cukai Pendapatan 1947. Manakala Ordina Cukai Pendapatan yang pertama dikenakan di Sabah pada tahun 1957 dan di Sarawak pula pada tahun 1961. Percukaian juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dan dapat diperhatikan peranannya dalam dasar fiskal dan dasar ekonomi negara. Okey, untuk tujuan percukaian, terdapat 4 tujuan asas ataupun umum daripada tujuan percukaian ini. Yang pertama adalah peruntukan sumber atau pendapatan. Cukai merupakan hasil utama kebanyakan kerajaan di negara di seluruh dunia. Hal ini juga sama seperti Malaysia yang mencatatkan peratusan sebanyak 90% pendapatan negara daripada hasil kutipan cukai. Sumber pendapatan daripada cukai ini digunakan juga untuk mengurus dan diagihkan semula ke dalam ekonomi melalui projek-projek pembangunan. Okey, kedua, agihan semula pendapatan. Cukai juga bertujuan untuk diagihkan semula kekayaannya kepada orang-orang yang memerlukan. Maka dengan itu, jurang kemiskinan dan kalangan rakyat juga dapat dikecilkan dengan adil dan sama. Ketiga adalah kestabilan harga. Kerajaan perlu terus meningkatkan pembelanjaan dalam membantu dan menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan di mana kerajaan telah menggunakan beberapa inisiatif. Kestabilan harga bermakna terdapat perubahan yang minimum dalam tahap harga umum di sebuah negara. Okay, untuk yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Bagi kebanyakan negara yang membangun, setiap cukai adalah dianggap sebagai satu saluran bagi atau kaedah bagi menggalakkan perkembangan ekonomi. Kerajaan dan kebanyakan ahlinya berpandangan bahawa pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dengan adanya galakan daripada sistem percukaian ini. Untuk klasifikasi cukai, terdapat 2 klasifikasi daripada cukai, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung bermaksud sejenis cukai yang perlu dibayar secara langsung oleh individu atau entiti kepada kerajaan. Jenis cukai ini adalah terletak sepenuhnya di bawah kendalian lembaga hasil dalam negeri. Cukai langsung ini bertujuan bagi merekodkan segala cukai dan duti yang berkait dengan ganjaran, emolumen dan untung bersih. Yang kedua adalah cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung ini merupakan cukai yang perlu dibayar secara tidak langsung oleh rakyat kepada kerajaan. Cukai ini diwujudkan bertujuan untuk merekodkan cukai dan duti yang berkait dengan penyediaan perkhidmatan yang biasanya dibayar oleh pihak selain daripada yang dikenakan cukai dan duti. Okay, untuk prinsip percukaian. Terdapat 3 bahagian di bawah prinsip percukaian, iaitu yang pertama ialah equity. Equity merupakan satu keadilan di mana terdapat pembahagian cukai yang dikenakan oleh kerajaan kepada rakyat. Equity merupakan persamaan pembayaran cukai oleh rakyat kepada kerajaan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui akta yang telah diputuskan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terdapat juga beberapa teori yang mengaitkan antara equity dan kepentingannya kepada individu dan entiti. Equity juga terbahagi kepada 2, iaitu equity menegak dan equity melintang. Yang kedua, di bawah prinsip
Percukaian adalah kecekapan ekonomi. Kecekapan ekonomi adalah satu proses ekonomi yang cekap dan juga efisien. Kecekapan ekonomi ini boleh ditafsirkan melalui penggunaan atau penghasilan sesuatu sumber dengan menggunakan kos yang lebih rendah bagi membantu pengeluar dan juga peniaga. Kecekapan ekonomi ini juga akan melibatkan kos output yang lebih rendah serta barangan yang dikeluarkan akan lebih berkualiti. Okey, yang ketiga adalah keberkesanan pentadbiran cukai. Keberkesanan pentadbiran cukai ditentukan oleh pihak kerajaan yang mengawal semua pendapatan melalui kutipan cukai iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Pentadbiran cukai yang berkesan perlulah melibatkan penggunaan kos yang berpatutan. Pentadbiran cukai yang berkesan juga perlu menangani individu yang mengelak atau cuba lari daripada membayar cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Himi bin Ismail, nombor metrik 262002. Okey, untuk bahagian ini saya akan menerangkan mengenai definisi bagi cukai yang dikenakan ke atas negara Thailand. Okey, di Thailand, cukai yang digunakan ialah value added tax ataupun lebih dikenali sebagai VAT. Okey, VAT ni dia sama je macam GST. Dia cukai itu dikenakan ke atas barangan yang dibeli. Tetapi penjual dan pengendali perkhidmatan yang perlu menyampaikan bayar cukai ini kepada pihak berkuasa. Okey, di Thailand, kadar cukai penjualan adalah cukai yang dikenakan kepada pengguna berdasarkan harga pembelian barangan dan perkhidmatan tertentu. Untuk nilai kadar cukai yang dikenakan di Thailand ialah sebanyak 7%. Okey, namun begitu, terdapat beberapa aktiviti yang dikecualikan daripada dikenakan cukai VAT. Yang pertama ialah penjualan produk pertanian, haiwan dan produk haiwan. Yang kedua ialah penjualan baja, ubat atau bahan kimia yang untuk merawat tumbuh-tumbuhan dan racun serangga. Yang ketiga ialah penjualan tepung ikan dan makanan haiwan. Yang keempat ialah penjualan surat khabar, majalah dan buku teks. Yang kelima ialah penyampaian perkhidmatan dalam bidang perubatan, audit dan litigasi. Keenam ialah perkhidmatan sosial. Ketujuh ialah pengangkutan domestik dari semua jenis pengangkutan antarabangsa melalui darat. Yang kelapan ialah pajakan harta tak alih. Dan yang terakhir ialah perniagaan yang dikenakan cukai perniagaan tertentu. Okey, untuk klasifikasi cukai pula, VAT ini boleh diklasifikasikan sebagai satu bentuk cukai tidak langsung. Hal ini demikian kerana insiden ekonomi ataupun kos bagi membayar cukai tersebut adalah terletak kepada pengguna yang menggunakan barangan dan yang perkhidmatan disediakan. Walau bagaimanapun, pengguna tidak bertanggungjawab untuk menyampaikan bayaran tersebut kepada pihak berkuasa. Sebaliknya, penjual barangan atau pengendali perkhidmatan yang perlu berbuat demikian. Okey, seterusnya bagi asas bagi pengenaan cukai ini adalah atas pengguna sesuatu barangan atau perkhidmatan yang diberikan. Nilai cukai yang dikenakan akan berkadar dengan nilai barangan dan perkhidmatan yang ditetapkan. Misalnya, dua barangan yang masing-masing bernilai 100 baht dan 500 baht dengan kadar cukai VAT sebanyak 7% akan digunakan. Dan untuk barangan yang 100 baht sebanyak RM7 baht dikenakan bagi kadar cukai, manakala untuk barangan yang berharga 500 baht sebanyak 35 baht akan dikenakan ke cukai terhadap barangan tersebut. Okey, struktur pelaksanaan VAT di Thailand ini bersifat kadar proporsional, di mana kadar tersebut adalah sama bagi satu jenis barangan tanpa kira latar belakang pengguna. Okey, seterusnya trend cukai. Seterusnya trend cukai. Sebelum itu saya memperkenalkan nama saya Ahmad Hafiz bin Murad, 24837. Jadi saya ingin menerangkan trend cukai. Di mana kaedah kerajaan dalam membantu membangunkan ekonomi negara adalah dengan mengenakan cukai kepada rakyatnya. Hasil cukai yang diberikan oleh kerajaan dapat membantu melakukan pembelanjaan negara.
Seperti kita sudah maklumkan, setiap negara mempunyai sejarah percukaian yang masing-masing. Contohnya kita dapat lihat iaitu negara Malaysia itu sendiri, di mana pada tahun 2014 Malaysia telah mengenakan cukai GST. Akan tetapi selepas pemerintahan kerajaan bertukar, cukai GST telah dimasukkan dan ditujukan kepada cukai SST itu kembali. Okay, selain itu, di Malaysia juga telah memperkenalkan satu cukai baru iaitu cukai cukai digital. Okay. Negara Thailand juga mempunyai sejarah percukaian yang tersendiri, di mana pada mulanya Thailand mengenalkan cukai perniagaan iaitu business tax. Selepas itu Thailand tukar ke arah cukai perniagaan kepada cukai VAT. Okey, hasil cukai di negeri Thailand kalau kita dapat lihat pada statistik, nilai pertengahan ialah 14.33% dengan minimum 10.7% pada tahun 1973 dan maksimum ialah 17.1% pada tahun 1991. Secara kasarnya, hasil kutipan makin meningkat dalam menerusi pelbagai kaedah yang digunakan kerajaan dalam pelbagaikan kaedah pembayaran cukai kepada masyarakat kepada reformasi cukai yang telah dijalankan di negara Thailand. Pada 9 Jun 2020, pemerintahan kerajaan Thailand mengumumkan bahawa telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan memindahkan pendapatan Thailand untuk memungkinkan pengumpulan VAT sebanyak 7% ke atas penggunaan platform digital asing dan penjual produk digital di perkhidmatan. Seterusnya, seperti yang kita lihat, ini merupakan statistik cukai VAT dari tahun 2020 hingga ke tahun 2022. Selama 10 tahun ni, cukai VAT atau GST yang dikenakan di negara Thailand sebanyak 7%. Seterusnya, VAT yang dibayar iaitu input VAT diimbangi dengan VAT yang dikenakan pada penjumlahan output VAT. Sekiranya VAT input melebihi VAT output, maka bayaran balik boleh dituntut daripada Jabatan Hasil Kerajaan Thailand. Cukai nilai tambah VAT telah dilaksanakan di Thailand sejak tahun 1992 menggantikan cukai perniagaan BT, iaitu cukai bisnes. VAT adalah cukai yang tidak langsung yang dikenakan ke atas tambah nilai setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran. Seterusnya kita perlu lihat pada pecahan hasil cukai. Seperti yang kita lihat, ini adalah pecahan hasil cukai di mana jumlah terbanyak terdiri daripada VAT iaitu sebanyak 41.4%. Seterusnya, ini merupakan jenis cukai yang dikenakan di Thailand iaitu cukai pendapatan, cukai korporat, cukai hasil iaitu VAT, cukai social security rate for companies and social security rate for employees. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya Muhammad Azman. Seterusnya adalah berkenaan prinsip-prinsip percukaian. Seperti mana yang kita tahu, dalam equity telah menyatakan bahawa rakyat perlu membayar cukai berdasarkan perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan. Sebagai contoh, hasil cukai yang dibayar oleh rakyat, perkhidmatan yang ditawarkan oleh kerajaan seperti jambatan, lampu isyarat, jalan raya dan sebagainya. Prinsip percukaian juga membincangkan bagaimana pembayaran cukai pada negara yang mampu membuatkan negara terus bergerak dan bersaing dan membuatkan keaktifan sesuatu produk dikeluarkan. Dan seterusnya, pentingnya bagi sesebuah kerajaan dalam mentadbir negara dengan mempunyai kepakaran tertentu supaya aliran percukaian dapat dijamin dengan sebaiknya. Dan seterusnya adalah equity, satu proses yang menentukan beberapa garis panduan bagi menyatakan setiap rakyat dalam sesebuah negara tersebut mestilah membayar cukai.
Terdapat teori kapasiti yang dilabelkan sebagai ekuiti menegak dan ekuiti mendatar. Dengan menggunakan dana ekuiti, mungkin tidak menarik kadar dividen dan tidak dapat dikurangkan untuk tujuan cukai serta kadar keuntungan sesuatu cukai ekuiti. Dengan pembayaran cukai yang fleksibel juga mampu memberi sokongan kepada kerajaan yang memerintah. Seterusnya adalah kecekapan ekonomi. Ekonomi di Thailand pada hari ini dilihat sangat berkembang dengan baik dan merupakan sebuah negara pasaran ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara selepas Indonesia. Hasil itu buat mencatatkan prestasi terbaik di Asia dengan kenaikan 6.4% berbanding dolar Amerika. Cukai adalah satu instrumen penting dalam mengawal operasi ekonomi. Ekonomi Thailand juga tumbuh dengan pesatnya kira-kira 7.5% pada tahun 1996 dan 5% pada tahun 2005. Menurut Indeks Bank Dunia, telah mengukur tahap produktiviti Thailand dari segi keluaran pendidikan dan kesihatan telah mendapati skop tersebut merupakan faktor penggerak utama ekonomi mereka. Seterusnya, keberkesanan cukai. Cukai yang dikenakan adalah seperti cukai import, ekspor dan sebagainya bagi menyediakan perkhidmatan di luar negara, penjualan barang seperti pengangkutan darat, laut dan udara. Cukai VAT ataupun GST dilihat semakin baik di Thailand. Ini dibuktikan dengan jangkaan yang dilakukan oleh ASEAN Briefing. Namun, Raja Thailand telah diberikan pengecualian cukai di atasnya dan hal ini sekaligus memberikan perubahan besar terhadap perubahan hal ehwal di raja. Dikatakan Raja Thailand juga merupakan seorang raja yang terkaya di dunia dengan menganggarkan hasil kekayaan peribadinya melebihi RM123.59 bilion pada tahun 2018 iaitu 2 tahun lepas. Ini jelas menunjukkan bahawa sistem pengurusan cukai dan kewangan negara yang baik mampu memberi pulangan positif dari segi hasil dalam negara. Seterusnya adalah Hafiz. Seterusnya adalah report prediksi terhadap kerajaan di Thailand. Di mana dasar fiskal merupakan kerajaan dan percayaan. Dia juga merupakan satu instrumen penguang digunakan oleh kerajaan untuk mendapatkan kestabilan pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, hasil cukai yang diperoleh amat penting dalam perubahan pembelajaran ekonomi yang digunakan oleh kerajaan. Dengan itu, aliran perdagangan dan pengalihan pendapatan untuk industri tertentu serta ekonomi Thailand dapat dikenali secara keseluruhan. Kita pengenaan domestik merupakan hasil perolehan cukai yang tinggi dalam negara. Hasil cukai GST mencatat 9% dan diikuti adalah sertifikat pendapatan korporat, cukai pensi, semasa elektrik. Hasil kedua cukai di masing-masing telah menyumbang kepada pendapatan kerajaan kira-kira 49% dan 65% yang tidak berkuali. Hasil daripada cukai perniagaan, petroleum, 20%. Selain itu, sumber pendapatan kedua terbesar adalah daripada cukai pendapatan kooperatif CIT. Kerajaan dapat mengamalkan cukai yang lebih serius adalah infak cukai GST atau GST terhadap kerajaan negara Thailand. Di mana kita sudah tahu orang atau individu yang didaftar bawah VAT atau GST diminta untuk mengeluarkan imbas cukai dekat transaksi dibuat menunjukkan perincian sifat dan nilai barang yang dijual dan perkhidmatan yang disediakan dan juga jumlah VAT yang perlu dibayar. Di sini saya kira bahawa cukai
VAT ini merupakan sistem yang efisien untuk dilaksanakan sebab kadar yang ditetapkan akan sebab pada risiko pembelian. Seterusnya, saya serah kepada Azman. Silakan. Okay, seterusnya mengeluarkan pelbagai langkah pelepasan cukai di mana kita sudah tahu dunia telah terkesan dengan penyebaran virus coronavirus ini. Jadi kerajaan Thailand telah mengambil mekanisme yang bagus iaitu membuat pelepasan cukai untuk mengatasi kesan ekonomi daripada wabak COVID-19. Okey, baiklah. Untuk bahagian saya seterusnya ialah impak cukai GST terhadap masyarakat di negara Thailand. Okey, maafkan saya ada kesilapan di sini iaitu mengawal kadar inflasi tu termasuk kat dalam kerajaan punya tapi saya tersilap letak. Okey, jadi bahagian saya ialah meningkatkan keselamatan rakyat. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa cukai VAT di Thailand ini antara merupakan pendapatan tertinggi kerajaan. Jadi, dengan adanya cukai VAT ini, kerajaan dapat berbelanja untuk meningkatkan aset keselamatan negara Thailand tersebut. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan Thailand perlulah sentiasa menyediakan aset-aset tentera yang mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang tidak dapat dijangka. Okey, bagi perbelanjaan keselamatan di Thailand saja pada tahun 2019, kerajaan Thailand telah membelanjakan sebanyak RM7 bilion untuk menaik taraf dan menambah baik aset tentera yang sedia ada mengikut yang dilaporkan oleh Malaysia Insight 2019. Selain itu, The Malaysia Insight juga melaporkan kerajaan Thailand merupakan antara yang paling banyak berbelanja dalam aset pertahanan di Asia Tenggara dan membuat pembelian besar termasuk kapal selam dan kapal kereta kebal dari China. Hal ini dapat membuktikan hasil daripada cukai yang diperolehi oleh pihak kerajaan digunakan untuk meningkatkan keselamatan rakyat sekaligus memberi impak kepada masyarakat dalam bidang keamanan. Okay, start. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Farhan bin Raja Muda, nombor matrik 263716. Okay, untuk kesan daripada percukaian kepada masyarakat Thailand ialah sumber agihan semula ataupun sebagai batuan. Cukai yang telah dikutip daripada individu ataupun entiti akan digunakan semula untuk pembelanjaan kepada rakyat dengan segala kemudahan dan keperluan. Penyediaan pembangunan fizikal dan infrastruktur untuk rakyat seperti jalan raya, sekolah, hospital dan tujuan pembangunan ekonomi akan disediakan. Selain itu, beban ke atas barangan seperti arak, rokok dan judi juga dapat dikawal dengan baik bagi mengelakkan kemudaratan. Cukai ini juga dikenakan untuk aktiviti pemulihan alam sekitar dan pelbagai lagi kempen. Okay, yang seterusnya ialah peningkatan kepada peluang pekerjaan. Hasil daripada kutipan cukai yang telah dijalankan oleh kerajaan di Thailand, mereka akan dapat terus menaik taraf infrastruktur bagi membuka peluang pekerjaan baru. Pembukaan hospital, kilang dan sebagainya akan dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang menganggur. Pengangguran juga akan berkurang kerana masyarakat akan dapat bekerja dalam pelbagai sektor, sama ada sektor awam ataupun sektor swasta. Terdapat banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam bidang pembangunan, teknologi, kesihatan dan sebagainya.